Assalamualaikum, saya Nusara Seziana binti Syamsuddin akan memulakan tugasan ini dengan menerangkan sedikit pengenalan. Jadi berdasarkan tajuk tugasan kumpulan kami iaitu kesan peristiwa 13 Mei 1969 terhadap perpaduan rakyat Malaysia, kami sekumpulan telah mengkaji, menganalisis dan menghuraikan tentang kesan peristiwa yang pernah terjadi pada suatu ketika dahulu dan bagaimana ia masih memberikan impak yang negatif kepada perpaduan rakyat Malaysia. Umum mengetahui bahawa rusuhan kaum yang berlaku pada 13 Mei 1969 adalah kemuncak masalah perpaduan di Malaysia. Kesan daripada peristiwa ini telah mengakibatkan kehilangan beberapa nyawa dan kerosakan harta benda mempunyai kaitan yang rapat kepada pilihan raya 1969. Isu-isu perkauman yang menuntut emosi dan sentimen menjadi tema utama sepanjang kempen tersebut. Namun, semasa pilihan raya tersebut, calon-calon pilihan raya ahli-ahli politik terutamanya dari Parti Pembangkang telah membangkitkan isu-isu yang negatif seperti bahasa Melayu, kedudukan orang bumi putera dan hak kerakyatan orang bukan Melayu. Menerusi pilihan raya ini, kesemua tiga parti yang dimonopoli oleh bangsa Cina telah menang dan untuk meraihkan kemenangan tersebut, kaum Cina telah mengadakan perarakan di jalan-jalan raya sekitar Kuala Lumpur. Semasa perarakan tersebut, dikatakan kaum Cina telah mengikat penyapu kepada kenderaan sebagai lambang untuk menyingkir orang Melayu ke laut. Ada juga yang telah mencaci dan meludah ke arah kaum Melayu di tepi jalan. Seterusnya telah kami bahagikan kepada 6 aspek iaitu permasalahan kajian, persoalan kajian, objektif kajian, sorotan kajian, dapatan kajian dan akhir sekali iaitu kesimpulan dan penutup. Keenam aspek tersebut anda akan dapat lihat pada slide yang seterusnya. Kesimpulannya, melalui kajian ini kami berharap dapat lebih memahami dan mendalam tentang peristiwa 13 Mei 1969 dan kesannya kepada perpaduan rakyat Malaysia. Assalamualaikum, saya Alisha Widat dan saya akan menerangkan tentang bahagian saya iaitu permasalahan kajian. Masalah kajian ini merupakan isu, kontroversi ataupun keprihatinan yang ingin dikaji. Bagi tajuk yang kami kaji iaitu kesan peristiwa 13 Mei terhadap perpaduan rakyat Malaysia, berikut merupakan senarai masalah kajian yang akan dikaji. Yang pertama, isu penghinaan kaum yang masih menjadi tajuk utama di media massa dan juga kerajaan akhbar. Yang kedua, adakah peristiwa 13 Mei memberikan kesan positif ataupun negatif? Dan yang terakhir sekali, bagaimanakah pemerintah Malaysia menangani kesan peristiwa 13 Mei dan menguatkan perpaduan di Malaysia? Masalah kajian yang pertama berkenaan dengan isu penghinaan kaum yang menjadi tajuk utama di media massa. Seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini seringkali kita dengar perbalahan di media sosial, terutama sekali di Twitter, mengenai isu perkauman ataupun yang kita kenal iaitu racism. Okey, keadaan ini masih berlaku kerana kekurangan dan juga kurangnya kesedaran dalam diri setiap individu. Oleh itu, pihak berkuasa perlulah memandang serius terhadap hal ini dan juga mengambil tindakan yang sewajarnya terhadap individu yang menghina supaya ia menjadi iktibar kepada rakyat Malaysia yang lain. Seterusnya, adakah peristiwa 13 Mei 1969 ini memberikan kesan yang positif atau negatif kepada negara Malaysia? Pada dasarnya, yang kita ketahui, peristiwa 13 Mei ini memberikan kesan yang negatif terhadap rakyat Malaysia. Dikarenakan 13 Mei merupakan peristiwa hitam yang berdarah dan telah merakut banyak nyawa. Kejadian ini telah menjadi trauma kepada mereka yang terlibat serta kepada mereka yang telah kehilangan ahli keluarga daripada peristiwa ini. Namun begitu, ada juga sisi positif di mana sejak dari itu kerajaan Malaysia lebih berusaha untuk menyatupadukan negara dengan melaksanakan dasar perpaduan negara. Yang terakhir, bagaimanakah kerajaan Malaysia menangani kesan peristiwa 13 Mei 1969 dan menguatkan lagi perpaduan di Malaysia? Selepas terjadinya perusuhan kaum pada 19 Mei 1969, kerajaan telah melaksanakan ataupun mengisytiharkan rukun negara. Rukun negara ini telah menjadi medium keharmonian kepada rakyat Malaysia. Rukun negara diisytiharkan pada 30 Ogos 1970 sempena ulang tahun kemerdekaan yang ke-13 negara. Rukun negara akan meningkatkan lagi perpaduan dan menstabilkan politik negara. Akhir sekali, kerajaan telah melaksanakan dasar-dasar baru. Dasar-dasar baru ini selari dengan keperluan rakyat dan di set terakhir merupakan antara dasar-dasar yang telah diperkenalkan. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada persoalan kajian. Di sini terdapat beberapa persoalan kajian yang ingin dikaji.
Pada masa kini, telah muncul banyak persoalan yang menimbulkan ketegangan perkauman di Malaysia, iaitu seperti kaum Melayu, kaum India dan juga kaum Cina yang diungkapkan dengan keberanian oleh beberapa rakyat Malaysia yang sanggup mencetusnya tragedi 13 Mei yang lalu. Antara persoalan kajian sehingga kini menceritakan tentang impak yang akan difokuskan adalah seperti berikut. Yang pertama, apakah persepsi masyarakat sehingga ke hari ini terhadap peristiwa 13 Mei tentang hubungan kumpulan etnik di Malaysia? Adakah masih menjadi trauma kepada masyarakat terdahulu ataupun langkah berjaga-jaga ataupun sebaliknya? Yang kedua, sejauh manakah kumpulan etnik di Malaysia boleh memberi kesan kepada perpaduan nasional? Dan yang ketiga adalah apakah cara pihak berkepentingan seperti kerajaan, media dan juga pendidikan seperti sekolah ataupun universiti yang memainkan peranan yang sangat penting dan budaya dalam menangani peristiwa 13 Mei yang telah berlalu ini agar tidak berulang di masa hadapan. Adakah generasi sekarang menjadi kewajipan untuk mempelajari tragedi ini agar dia tidak berulang? Okey. Dan yang keempat adalah bagaimanakah tindakan yang boleh diambil bagi menjaga keamanan perpaduan dengan mengambil pengajaran kepada setiap peristiwa-peristiwa 13 Mei yang telah berlalu di negara ini. Mungkin kita boleh lihat dari segi politik yang berada di Malaysia lah. Okey, dan yang terakhir adalah sejauh manakah tahap pengetahuan seseorang terhadap peristiwa ini yang boleh mempengaruhi hubungan antara kumpulan etnik serta upaya membangun perpaduan nasional. Ini adalah untuk mengetahui tahap pemahaman seseorang terhadap tragedi ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Izzati binti Ismadi dan nombor matrik saya 2023946837. Saya akan menerangkan tentang objektif kajian. Objektif kajian mengenai peristiwa 13 Mei terhadap perpaduan rakyat Malaysia adalah untuk memahami akar penyebab dan impak dari peristiwa tersebut terhadap hubungan antara kumpulan etnik di negara ini. Objektif kajian yang pertama, kajian ini bertujuan mengkaji tindakan yang diambil oleh kerajaan dan pihak berkepentingan untuk memulihkan hubungan antara kumpulan etnik dan memperkukuh perpaduan nasional selepas peristiwa 13 Mei. Objektif kajian yang kedua ialah menganalisis penyebab. Tujuan kajian ini adalah untuk menentukan apa yang menyebabkan peristiwa ini berlaku seperti konflik, politik, ekonomi dan sosial. Objektif kajian yang kedua ialah menganalisis penyebab. Tujuan kajian ini adalah untuk menentukan apa yang menyebabkan peristiwa ini berlaku seperti konflik, politik, ekonomi dan sosial. Objektif kajian yang ketiga pula menganalisis tindakan kerajaan dan masyarakat. Tujuan kajian ini adalah untuk menganalisis tindakan kerajaan dan cara masyarakat bertindak balas terhadap peristiwa tersebut. Objektif kajian yang seterusnya, kajian ini akan mengkaji kesan peristiwa 13 Mei terhadap perpaduan rakyat Malaysia semasa. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana peristiwa-peristiwa ini masih mempengaruhi hubungan etnik dan untuk menentukan tindakan yang boleh diambil untuk mendorong perpaduan yang lebih kukuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zuliana binti Zulkifli. Jadi pada hari ini saya akan membentang tentang sorotan kajian. Apakah sorotan kajian yang kami dapati bagi peristiwa 13 Mei ini? Kita boleh lihat bahawa dari sorotan kajian dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana peristiwa 13 Mei membentuk identiti dan komuniti Malaysia.
Hasil daripada sorotan kajian, kami mendapati beberapa isu yang terjadi ataupun yang terwujud oleh peristiwa 13 Mei ini. Antaranya ialah isu bercorak politik, isu bercorak perkauman serta isu budaya dan pemikiran yang berbeza. Isu bercorak politik ialah bagaimana pengisytiharan perintah darurat yang menyebabkan antara ketidakpuasan hati kaum bukan Melayu dan tanggungjawab kerajaan. Dengan pengisytiharan itu, Perlembagaan Persekutuan digantung. Darurat menjadikan ibu kota Kuala Lumpur seperti kota lama ditinggalkan, bergelap serta seakan berkabung atas kehilangan nyawa yang begitu banyak dalam satu masa. Seterusnya, isu bercorak perkauman. Isu bercorak perkauman terbentuk di mana isu hak kerakyatan dan kedudukan istimewa orang Melayu berbangkit. Kedudukan dan pelaksanaan keistimewaan orang Melayu dalam Perlembagaan Persekutuan tidak pernah sunyi daripada kritikan dan persoalan. Kerana etnik bukan Melayu merasa bahawa unsur-unsur tradisi ini menjadikan sistem yang ada tidak demokratik. Persoalan tentang unsur-unsur tradisi sering kali timbul dan ditimbulkan. Akhir sekali, isu budaya dan pemikiran yang berbeza juga berbangkit. Misalnya, isu yang berasaskan pandangan dan pemikiran orang Cina. Orang Cina merasa bahawa peristiwa 13 Mei menunjukkan adanya diskriminasi etnis terhadap komuniti mereka. Mereka merasa bahawa kebijakan-kebijakan yang menguntungkan orang Melayu secara eksklusif, seperti keistimewaan Melayu dalam Perlembagaan Persekutuan telah menciptakan ketidakadilan. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang hasil dapatan kajian. Melalui objektif-objektif ini, kajian mengenai peristiwa 13 Mei diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik terhadap bagaimana peristiwa tersebut telah mempengaruhi dan terus mempengaruhi perpaduan rakyat Malaysia. Dengan pemahaman yang lebih baik, langkah-langkah yang tepat dapat diambil untuk memperkuat perpaduan rakyat dan mendorong keharmonian antara kumpulan etnik di negara ini. Hasil dapatan kajian yang pertama, faktor penyebab. Penyelidikan mengenai peristiwa 13 Mei mendapat beberapa faktor penting yang menyumbang kepada konflik etnik. Ini termasuk ketegangan politik, kesenjangan ekonomi antara kelompok etnik, isu identiti etnik dan politisasi agama. Seterusnya, rekomendasi dan pembelajaran. Kajian ini juga bertujuan untuk memetakkan pembelajaran dari peristiwa tersebut agar dapat dijadikan landasan dalam merancang kebajikan dan intervensi yang terbaik. Kesimpulan dan penutup bagi tugasan ini ialah kita dapat melihat bagaimana kesan peristiwa 13 Mei 1969 telah memberikan kesan yang sangat negatif kerana telah melibatkan kaum utama iaitu Melayu dan Cina. Tambahan pula, peristiwa ini telah mengakibatkan kehilangan beberapa nyawa dan kerosakan harta benda. Selain dari itu, kesan yang lain adalah sifat kekerasan dan rasa ketidakpercayaan antara satu sama lain yang terjadi ketika kejadian tersebut juga telah memberikan kesan kepada penduduk tempatan sehingga kini. Peristiwa ini haruslah dijadikan pembelajaran agar tidak lagi terjadi pada masa akan datang. Pemerintah Malaysia juga harus memainkan peranan yang penting dalam mencapai keharmonian dan kestabiliti negara seperti memastikan kesetaraan terhadap pendidikan, pekerjaan dan peluang ekonomi. Akhir sekali, dengan terus mengingati peristiwa 13 Mei 1969, kita dapat menghargai bahawa pentingnya menjaga perpaduan dan sama-sama berganding bahu untuk mencipta masa depan yang lebih baik bagi semua rakyat Malaysia.